Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul lah, ramai yang cakap ada saya orang Rizal lemah lembut. Jawab pun perlahan. Mungkin dekat rumah pun macam ni kan? Betul. Pagi suami makan, bang, makan bang. Sampai suami kena tanya apa? Kerja suami pun lemah lembut je. Bang, sayang. Itu kecuka dua-dua tak tahu lah kan? Okey, saya bagi salam lagi sekali. Memberi salam sunat, menjawabnya adalah wajib. Jadi salam itu ada doa yang sangat hebat. 3 doa. Assalamu, iaitu kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan keberkatan Allah ke atas kalian. Jadi 3 doa tersebut, 3 kalimah: kesejahteraan, rahmat dan keberkatan. Itulah 3 perkara yang paling kita perlu, melebihi daripada perlunya kita kepada makanan, lebih daripada perlunya kita dengan handbag baru. Contoh saja ya. Maksudnya keperluan kepada 3 perkara inilah yang menentukan kebahagiaan, ketenangan, kekuatan hidup kita di dunia, dan kebahagiaan kita di alam barzakh, di kubur, dan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Sama ada hidup kita sejahtera atau tidak. Kedua, hidup kita dalam rahmat Allah atau tidak. Yang ketiga, hidup kita ini berkat atau tidak. Harta kita berkat atau tidak. Rumah, kereta, apa yang kita miliki, isteri, anak-anak, suami, pekerjaan kita berkat atau tidak. Sebab itu doa yang terkandung di dalam salam sangat besar. Ini saya rasa kena turunkan ya, sebab ni yang sebelah sini jadi terhalang. Nanti diorang memberontak. Diorang dah cuba duduk posisi, tiba-tiba tersekat dengan phone ni. Boleh rendah lagi. Okey, betul-betul. Okey, macam tu. Yang aku rendah. Boleh ya tuan-tuan? Masya Allah. Sebab diorang ni ada amanah daripada isteri masing-masing. Ambil gambar Ustaz, mak saya nak tengok. Diorang ni mewakili isteri-isteri ni. Masya Allah. Ya, bukan suami yang takut isteri kan, tapi suami yang sayang isteri. Pertabi tak dekat sini kan, Persatuan Takut Bini. Pertabi kan dia pengerusi dia. Awak turun lagi. Yang gelak kuat tu pengerusi baju pink kan. Pengerusi Pertabi kan. Persatuan Takut Bini. Macam sesuai je tu haji kita ni. Macam Ustaz, itu bos kita. Masya Allah, Tuan Pengarah. Jemput Tuan Pengarah. Masya Allah. Macam itulah, kalau dia jadi pemimpin tak boleh nak duduk belakang-belakang. Ya. Susah kan Tuan jadi pengarah, tak boleh nak lelap ke, nak tertidur ke kan. Masya Allah. Dalam kesibukan Tuan Pengarah kita turun. Alhamdulillah. Masya Allah. Saya pun kena rehab sikit lah. Tadi berlawak tiba Tuan Pengarah datang, kena solehah sikit, insyaAllah. Okey, sekali lagi saya nak beri salam kepada semua dan jawab dengan lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hebat orang Rizal, Tuan Pengarah. Dia orang jawab salam semangat. Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Badan Agama Islam Rizal. Nama dia Baris. Hebat. Saya tengok perkataan dekat atas bukan Baris dia tulis. Singkatannya adalah Badan Agama Islam Rizal, Ibu Pejabat Rizal Kuala Lumpur. Saya berada di Ibu Pejabat ya. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan MC yang sangat bagus mengendalikan majlis. Tersusun, elok, cantik. Tepukan untuk MC kita Puan Nur Amirah binti Abdul Razak. Masya Allah. Seterusnya kepada sebenarnya sebab tadi dikatakan Tuan Pengarah tidak turun, jadi nama ni salutation ni Puan Haniza. Ya, Puan Haniza. Tapi Tuan Pengarah kita Haji Nur Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Hebat. Ini first time saya jumpa nama orang diberi nama Azan.
Tuan Haji pernah jumpa? Ada lagi orang lain nama Azan? Azan memang banyak kan? Tapi Azan tak ada. Memang dipilih oleh Allah untuk memiliki nama yang 5 kali sehari dilakukan azan. Kemungkinan kalau kita tes azan ni, memang sedap ni suara. Jadi boleh buat request ke? Pukul 1 sekejap lagi. Azan Jumaat terus. Masya Allah, nama azan. Barakallah, hebat. Semalam saya jumpa ada seorang wanita, nama dia Zamzam. Air Zamzam. Mak ayah dia bagi nama sepenuh air Zamzam. Jadi nama dia Puan Zamzam. Hari ini Tuan Azan. Masya Allah. Jadi jawatan sebagai muazzin itu tidak pernah berubah. Dimiliki oleh Tuan Azan kita. Terima kasih Tuan Pengarah iaitu Tuan Haji Muhammad Azan. Puan Haniza binti Syukur Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan Islam, Tuan Haji Muhammad Asmiti bin Alias Pengarah Bahagian Pentadbiran, Tuan Haji Nur Azan Akhiri Timbalan yang Ketua Badan Agama Islam dan Kebangsaan, Tuan Wan Muhammad Hafiz bin Wan Ibrahim Pengerusi Cawangan Wilayah Badan Agama Islam dan Bidang Persekutuan, dan seluruhnya iaitu barisan kepimpinan ISDA yang saya tak dapat nak sebutkan nama. Kalau sebut semua tak jadi ceramah lah kita. Tapi tidak mengurangkan rasa hormat saya kepada semua pegawai-pegawai, pengarah-pengarah, timbalan pengarah dan juga seluruh kaki tangan Rizda, pegawai dan kaki tangan Rizda, kumpulan Rizda Holding Sedia Berhad dan Sinergi Perdana Sedia Berhad. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini saya diberi peluang untuk bersama dengan tuan-puan yang hebat ini. Rizda adalah sebuah badan bertanding. Sebab sukalah saya baca kehadiran kita pun sekarang dah 1,000 lebih. Nanti mereka akan lebih ramai masuk. Ini saya naik sikit. Okey, sempat tu kan. Okey, ramai yang tak tahu mungkin Rizda adalah badan berkanun semi government lah kan. Persekutuan di bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Ditubuhkan pada 1 Januari 1973. Dah lama sebelum saya lahir. 10 tahun sebelum saya lahir. Saya lahir 1983. Jadi usianya 50 tahun. Ini tahun ke-50 Rizda. Masya Allah, tahniah. Anda bangga tak dengan Rizda? Sayang tak Rizda? Kalau boleh tak balik rumah, tak nak balik. Sayang Rizda. Kita memang kena sayang mana tempat kita bekerja, sebab itu sumber rezeki yang Allah beri. Dan daripada pekerjaan kita inilah kita bawa pulang kepada keluarga. Hasil daripada kita bekerja di sinilah kita beli rumah, beli kereta, bawa anak pergi bercuti, keluarga, beli hadiah untuk isteri. Betul tak tuan-tuan? Beli tak hadiah? Tetapi persatuan ni, pengerusi persatuan. Subhanallah. Jadi kat luar tu ada jualan, kita wajib beli tak? Bawa balik hadiah untuk isteri-isteri. Itu contoh kepimpinan Nabi yang kita sebut. Okey, subhanallah. Dengan tertubuhnya Rizda, terwujudlah sebuah organisasi yang khusus untuk membimbing sektor pekebun kecil ke arah kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial. Rizda juga menentukan perusahaan getah asli negara supaya bertambah teguh dan stabil. Masya Allah, ini besar perjuangan Rizda. Jadi antara fungsi Rizda melaksanakan dasar dan program pembangunan, skim yang diluluskan dan bla 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 bla, banyak ni. Dan seterusnya. Tuan-puan, kalau macam contoh kami buka plantation, pertanian kecil-kecilan, kami pun boleh mohonnya bantuan Rizda. Ke dia untuk sasaran tertentu, untuk pertanian getah sahaja, pekebun kecil getah sahaja. Jadi kena tanam getah lah ni. Siapa saja tanam getah boleh mohon. Tetapi kalau tanam getah memang kena tanah yang besar kan? Paling kurang 10 ekar macam tu kan? Tak semestinya 1 ekar pun boleh. Okey, baik. InsyaAllah. Kami adalah beberapa tanah di bawah Yayasan Al-Hijrah, dan kami memang ada lebih kurang dalam 4-5 ekar lah. Cuma tak buat lah. Tapi itu cerita belakang kami kan, kita jumpa semula. Tapi sekurang-kurangnya kepada siapa yang melihat ada banyak sebenarnya tanah
pusaka, tanah-tanah orang tua tinggalkan yang tidak dibangunkan, tidak diusahakan. Lepas tu banyak pihak yang nak wakafkan pada kami, nak wakafkan tanah berekar-ekar dekat kampung, dekat pedalaman. Kami tak terima. Bukan apa, sebab bila dah wakaf jadi amanah untuk kita bangunkan. Jadi boleh jadi kepada yang mendengar, bincang adik-beradik. Sebab kalaulah tanam getah, mungkin dari segi pengawasan tanaman itu tidaklah sesusah tanaman lain. Boleh jadi. Jadi carilah Risda, manfaatkanlah Risda, satu agensi di bawah kerajaan yang akan membantu daripada A sampai Z. Dan kita pun menjadi pengeluar, antara pengeluar terbaik getah dunia. Main sebut je, betul barakallah, tepukan untuk diri masing-masing. Maksudnya penghasilan getah terbaik berkualiti tinggi peringkat dunia ini digerakkan oleh orang-orang yang berada di hadapan saya dan wakil di seluruh Malaysia, agensi Risda di seluruh Malaysia. Alhamdulillah, subhanallah, segala puji bagi Allah. Pada hari yang barakah, iaitu hari Jumaat, penghulu segala hari. Kita tahu hari Jumaat adalah penghulu hari sampai disebut nama Jumaat. Ada orang nama Jumaat sebab dia lahir Jumaat, nama dia Jumaat. Pernah je jumpa, ada nama Sabtu, ada nama Selasa. Bila sebut hari Jumaat, mari kita tengok hari dalam Islam. Hari yang pertama dalam Islam hari apa? Isnin, Ahad. Betul. Ahad, kalau kita belajar dalam bahasa Arab, wahid tu satu kan. Jadi Ahad tu Allah yang satu, Allah Ahad, Allah yang Maha Esa, Allah yang satu. Jadi hari dalam Islam bermula pada hari Ahad. Ahad satu. Hari yang kedua Isnin. Isnin, sebenarnya semua perkataan hari dalam bahasa Melayu itu semua daripada bahasa Arab. Isnin ini dalam bahasa Arab dua, jadi hari yang kedua. Hari yang ketiga Selasa, asal perkataan Salasa. Salasa bahasa Arab tiga. Lepas tu hari Rabu, bahasa Arab Arba'ah, Raba'ah. Kita Rabu jadi. Jadi itu hari yang keempat. Dalam bahasa Arab pun Arba'ah tu Raba'ah adalah empat. Lepas tu hari Khamis, bahasa Arab Khamsah. Khamsah itu 5. So hari yang kelima. Bila jumpa hari Jumaat, dia tak kira hari yang ke-6. Dia sebut perkataan Jumaat. Asal perkataan jamaah, himpun. Asal perkataan terkumpul. Maksudnya hari ini terkumpulnya segala kebaikan. Rahmat Allah melimpah pada hari ini. Keampunan Allah melimpah pada hari ini. Pertolongan Allah, perlindungan Allah. Maksudnya hari ini terhimpun segala kebaikan. Ia berasal pada kalimah jamaah, jadi Jumaat. Kemudian Sabtu, itu bahasa Melayu. Asalnya perkataan sab'atun, iaitu 7. Jadi kita jadi Sabtu. Sebenarnya sab'atun 7. So hari yang ke-6 dalam Islam, dia tak sebut as-sadisah ataupun sitah, tapi digantikan dengan Jumaat, iaitu hari yang terhimpun segala kebaikan. Kalau kita nak kupas hadis Nabi, kelebihan hari Jumaat terlalu banyak, sampai dikatakan ia adalah penghulu segala hari. Bagi orang Yahudi, hari Ahad adalah hari kebesaran. Nasrani hari Sabtu. Hari Jumaat adalah hari kebesaran umat Islam. Jadi pada hari ini, alhamdulillah kepada pengurusan tertinggi telah mengaturkan majlis ilmu. Jadi pahala berganda. Kita datang kerja jihad, tuan-puan datang kerja jihad. Kemudian datang pula majlis ilmu taman syurga. Jadi berhimpun pula pada hari Jumaat. Jadi pahala berganda-ganda. Saat ini kita duduk di atas kursi masing-masing dengan aircon yang sejuk. Dah ada yang mungkin berada di alam lain. Kejap lagi adalah tu bertukar alam. Mula nampak lagi saya lama-lama. Ustazah nampak dua lah. Lepas tu langsung dah tak nampak dah saya. Tahu-tahu wallahualam baru dia segar balik. Walau apa pun anda buat tertidur sekalipun, anda berada di taman syurga yang pahalanya selama mana kita berada di dalamnya. Nabi SAW bersabda, betapa sukanya para malaikat, sukanya malaikat kepada para penuntut ilmu. Malaikat menaunginya dengan sayap. Dan ikan-ikan di lautan, burung berterbangan, binatang-binatang yang melata mendoakan dan memohon ampun bagi orang yang hadir majlis ilmu. Sekarang kita tak nampak
Sebab Allah hijab daripada kita melihat suasana tu, binatang-binatang mendoakan kita. Tapi kalau Allah buka hijab, dewan ni tak muat, semua orang berebut nak hadir. Nabi sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang tempuh perjalanan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju ke syurga. Jadi apa yang anda buat pada saat ini luar biasa. Anda sedang menempuh jalan menuju ke syurga. Jadi semangat yang kita bawa balik selepas majlis ilmu ini adalah semangat bawa anak isteri. Sekurang-kurangnya seminggu sekali mesti bawa anak isteri pergi kuliah, hadir majlis ilmu di masjid. Tak dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tak dapat sebulan sekali. Sebab apa? Lagi-lagi bawa ahli keluarga ke masjid, tuan-tuan sekalian. Bawa isteri, bawa anak-anak. Kita selalu bawa anak isteri pergi mana? Restoran, kedai makan, buat pergi jalan-jalan. Kadang boleh balik hari, pergi Cameron, naik pagi balik petang. Semangat, dragi 3-4 jam. Tetapi surau masjid 3-4 minit tak boleh nak bawa anak isteri. Sedangkan Nabi SAW bersabda, setiap langkah kamu menuju ke rumah Allah, kamu akan digugurkan dosa, kamu diangkat darjat, dan kamu diberi pahala sedekah. Bila seorang suami bawa ahli keluarga menuju ke masjid, seluruh keluarga sedang menuju ke jalan syurga, sedang dinaikkan darjat, sebab keluarga sedang dinaikkan darjat pada Allah. Allahu Akbar. Apatah lagi hari Jumaat yang berapa. Jadi, kalau saya sendiri dibesarkan oleh ibu ayah, kami adik-beradik 10 orang. Wajib 10 adik-beradik sumbatlah dalam kereta. Masa tu bila adik-beradik 10 orang, ayah tukar kepada kereta Pajero, belakang tu basuai buat kerusi ngadap. Jadi muatlah 10 adik-beradik. Daripada kecil, daripada saya baby sampailah saya dah besar, sampai saya tengok adik demi adik lahir, tidak pernah ibu ayah saya miss bawa keluarga seminggu sekali setiap hari Jumaat pergi. Sebab Terengganu kan cuti hari Jumaat, mesti bawa pergi kuliah di Rusila, kuliah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Haji Awam. Ketika itu memang kalau di Terengganu memang berkumpul penuh dalam masjid sampai ke pantai setiap hari Jumaat. Sampai sekarang mak saya mesti tanya, Asma bawa tak keluarga, bawa tak anak-anak pergi majlis ilmu? Sebab tuan-tuan sekalian, kita sibuk bekerja. Mak saya pun sibuk bekerja. Mak saya guru sains, guru fizik, MA, apa semua, terikat dengan sekolah kelas tertinggi. Ayah saya berniaga, banyak perniagaan yang dia handle. Tetapi mereka, saya ingat balik, mereka tak ada masa pun nak didik anak depan-depan macam ni. Tetapi barakah bawa keluar ke majlis ilmu, seolahnya yang lain-lain bab urusan mendidik anak, bab akhlak, bab belajar, motivasi belajar tu terbina sendiri. Kami tidak pernah ditekan oleh ibu ayah, mesti target ni, mesti dapat straight A, tak. Tetapi diri sendiri ditanam, mesti nak target ni, nak kedekatan ibu ayah sekian-sekian. Sebab itu ramai orang menghabiskan banyak tenaga nak bentuk keluarga, nak bentuk anak, nak bentuk isteri, nak keluarga bahagia. Tetapi dia meninggalkan jalan-jalan ke syurga, yang mana Nabi sebut, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kamu nampak taman syurga, Nabi kata singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, hilafuz zikri, majlis zikir, majlis ilmu. Bila seorang ibu dan ayah bawa keluarga, anak-anak di majlis ilmu, Allah akan susun, Allah akan atur, Allah akan uruskan hati anak ini lembut. Jadi sayang ibu ayah, hormat ibu ayah. Kadang suami duk fikir macam mana nak tunjukkan isi supaya hormat. Rupanya dengan suami bawa ahli keluarga ke majlis ilmu, bawa ke masjid, Allah naikkan darjat suami ini. Allah tunjukkan hati isteri untuk hormat seorang suami. Kredibiliti suami itu naik tinggi. Sebab itu dihormati, penghormatan bukan ditagih tetapi diberi. Dan penghormatan, kredibiliti ini naik bila kita letakkan perkara-perkara seperti ini suatu benda yang penting dalam agenda keluarga. Mesti jadikan penting. Subhanallah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dimati Allah sekalian, tajuk kita kepimpinan Rasulullah, menerangi kepimpinan Rasulullah. Saya nak cerita bagaimana Rasulullah hebatnya dalam memimpin, sebab bermula daripada kepimpinan keluarga. Rasulullah satu hari pergi ke rumah Sayyidatina Fatimah dengan Sayyidina Ali. Untuk apa? Untuk kejutkan bangun tahajud. Ini dicatat dari riwayat sahih.
Nabi pergi beri salam ke rumah anaknya yang dah berkahwin, yang ada suaminya Sayyidina Ali. Pergi ketuk untuk kejut, bukan bangun subuh, bangun untuk tahajud. Bila ketuk-ketuk bagi salam, tahu tak Sayyidina Ali jawab apa? Sayyidina Ali jawab, mungkin dia rasa terganggu, bapak mentua kacau, tengah malam main kejut suruh bangun tahajud. Sayyidina Ali jawab apa? Sayyidina Ali jawab, kalau Allah berkehendak aku bangun, aku akan bangun juga. Mungkin lebih lembutlah, kalau Allah berkehendak saya bangun, ya Rasulullah, saya akan bangun. Bila Rasul dengar jawapan menantu tu, Rasul kata, beginilah sikap manusia, kurang bersyukur. Maksudnya Rasul juga menghadapi konflik dengan menantu. Dan menantu Rasulullah, kalau kita baca kisah Rasul dengan menantu, Rasul dengan mertua, Rasul dengan isteri, sebenarnya mereka juga kadang-kadang beri respon seperti manusia-manusia seperti kita. Kalau orang yang dah ada menantu, kadang salah faham, kadang kecil hati dengan menantu. Rasul kecil hati dengan jawapan Sayyidina Ali. Bukan Sayyidina Ali kan mengkasih Rasulullah kejut, tak. Kalau Allah takdirkan saya bangun, ya Rasul, saya akan bangun. Maksudnya soalannya tak payahlah sibuk-sibuk main kejut-kejut ni. Soalannya ayatnya begitu. Rasulullah pun terus berlalu sambil Rasul tepuk perut Rasulullah. Rasul rasa geram dengan jawapan menantu ni. Manusia selalu bersikap kikir ataupun sikap kurang bersyukur. Begitulah Nabi sebut. Tetapi Nabi tidaklah marah berpanjangan marah. Tetapi itulah akhlak yang Nabi tunjukkan. Menjadi pemimpin dalam rumah tangga tidak pernah terhenti walaupun anak dah kahwin. Masih lagi pastikan anak, cucu, anak, menantu bangun awal pagi dan sebagainya. Masya Allah. Allahu Akbar. Tuan-puan dimana Allah sekalian, Nabi Muhammad SAW, kalau kita tengok dalam kajian-kajian Mak Saleh orientalis orang bukan Islam, tidak pernah pun diturunkan ranking pemimpin paling berpengaruh di dunia. Daripada abad kurun keberapa pun, ada pemimpin sebelum zaman Nabi Muhammad sekalipun, ada nabi-nabi sebelum itu ataupun pemimpin Bani Israel sebelum itu, tidak ada dalam sejarah manusia kepimpinan yang lebih hebat daripada Muhammad bin Abdullah. Ini pernyataan daripada kalangan bukan Islam sendiri. Bagaimana kepimpinan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lepas, kesannya masih kukuh sampai hari ini. Itu yang mereka katakan pemimpin terhebat yang tidak ada tandingan. Kita pula sebagai orang Islam menyatakan bahawa Nabi Muhammad tidak layak untuk dipertandingkan dengan siapa-siapa pun. Sebab mereka kan letak nombor 1 Muhammad bin Abdullah, lepas tu kedua pemimpin ini, ketiga pemimpin paling berpengaruh sepanjang peradaban manusia. Bagi kita umat Islam, Nabi Muhammad tidak layak dibandingkan dengan siapa-siapa. Memang letak ranking di atas, sentiasa ranking di atas. Tetapi bahkan tak layak pun nak masuk ranking tu sebab tak ada ranking. Maksudnya selama-lamanya Nabi Muhammad SAW adalah contoh tauladan pemimpin yang terbaik. Pemimpin dalam rumah tangga, pemimpin dalam masyarakat Mekah, pemimpin dalam masyarakat Madinah, pemimpin dalam dunia Islam keseluruhan. Tetapi kehebatan kepimpinan Nabi Muhammad bermula daripada kehebatan yang memimpin rumah tangga, keluarga. Saya nak tanya pada suami sekalian, isteri-isteri, macam ramai isteri pula ya. Seorang ke, dua ke, tiga ke, empat ni. Pertabi? Gurau ya, lagi jangan marah. Pertabi tu persatuan takut bini. Kita tukar kepada persabi, bukan wasabi, persatuan sayang bini. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, isteri-isteri orang perempuan suka cemburu kan? Kan tak cemburu? Padahal dia seorang je tapi cemburu juga, betul tak? Tak betul. Betul? Sebab cemburu tu kan tak ada sayang, cemburu tak ni. Kau orang Islam memang mantap lah, tak ada salah, cemburu ni macam dah budak. Kadang suami tengok sama-sama ni, tengok cerita Mak Saleh, ramai lagi puji dia senang. Lepas tu suami pula puji, contohlah, lawa hati perempuan ni kena lah suami. Isteri puji pelakon lelaki tak apa esok. Suami tak boleh. Itu contohlah, contoh cemburu. Suami bawa kereta ada perempuan melintas dan hilai, memang kena lah. Walaupun suami saya nak betulkan orang leher, macam tu lah. Contohlah banyaklah bentuk cemburu. Masya Allah.
Saya nak cerita Sayyidatina Aisyah antara isteri Nabi yang diuji dengan cemburu sebab dia paling muda. Tetapi bagaimana Rasul menguruskan cemburu isteri? Rasulullah bagaimana Rasul menghadapi kerenah isteri? Isteri-isteri Nabi, tuan-puan sekalian, bukan sekadar ujian cemburu ya. Isteri Nabi juga ada tinggikan suara pada Nabi. Isteri Nabi ada merajuk sampai seharian tak bertegur dengan Nabi. Isteri Nabi pun ada membentak-bentak kaki dengan Nabi. Kenapa Nabi menghadapi ujian-ujian seperti ini? Sebab Nabi nak dijadikan contoh kepimpinan dalam keluarga. Sebab segala sesuatu bermula daripada keluarga. Ada lelaki boleh jadi pemimpin yang hebat dalam organisasi, boleh pemimpin 200, 500 ribu. Tapi untuk dia jadi pemimpin dalam rumah tangga, dia tak mampu, dia tak berjaya. Dia kata unik, dia ada 10 orang bawah dia, hebat, dapat tuan pekerja cemerlang. Tetapi belum tentu dia dapat anugerah suami cemerlang. Ada tak anugerah dekat Islam? Lepas tu laporan daripada isteri masing-masing. Anugerah isteri cemerlang, layak ke kita? Sebab bila sebut pemimpin dalam rumah tangga, jangan kita fikir suami saja ya. Kerana di sana ada hadis Nabi. Nabi bersabda, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nabi bersabda, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya akan kepimpinanmu. Sambungan lagi, fal imamu alladhi 'ala an-nasi ra'i wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan imam ataupun pemimpin bermula daripada raja sampailah kepada Perdana Menteri, menteri besar, Timbalan Menteri, semua itu pemimpin akan ditanya Allah. Nabi menyambung lagi, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wa rajulun ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, akan ditanya oleh Allah akan kepimpinan anda dalam keluarga. Dan Nabi sambung, wal mar'atu ra'iyatun 'ala ahli baiti zawjiha. Dan wanita adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan ditanya akan kepimpinannya. Sudah sama ni ingat pemimpin seorang aja lelaki. Tiba-tiba dengan hadis ini Nabi sebut dua-dua pemimpin dalam rumah tangga. Jadi perempuan, wahai para wanita, para isteri, jangan senang hati. Bang, awak ketua, awak kena jawab besok dekat hari kiamat nanti. Hari ni kau dah nak jawab soalan saya, lagi soalan malaikat. Kan? Dalam kubur pun awak dah tak lepas ni lah. Saya tanya pasal nafkah ni sekarang, cuba jawab. Kau main lagi. Subhanallah, rupanya bukan hanya suami akan ditanya akan kepimpinan rumah tangga, kita juga akan ditanya. Sebab Nabi sebut wanita juga pemimpin ala ahli baiti zawjiha, dalam rumah tangga dia dengan suaminya. Sebab itu Allah berikan adil, wanita pun ada akal kebijaksanaan, lelaki pun ada. Wanita juga ada ilmu, Allah beri ilmu kepada wanita ya. Lelaki pun ada. Allah bagi wanita juga tenaga, lelaki pun ada tenaga. Sebab itu ada part tertentu wanita jadi memimpin dalam rumah tangga, suami ada bahagian dia memimpin. Keduanya saling bertanggungjawab. Sebab itu saya selalu tak bersetuju bila ada yang kata, Ustazah betul tak? Semuanya suami. Sepatutnya suami yang masak. Betul kan Ustazah? Saya tak jawab lagi. Suami juga yang kena ngemaskan. Suami juga suami. Satu saya tanya, habis tu puan sebagai isteri melayani suami. Betul ke macam tu? Tugas seorang isteri adalah melayani suami. Yang lain tu sebenarnya semua tugas suami, tapi isteri membantu, isteri ihsan, bersifat ihsan. Habis tu kalau suami dah lembek, dah semua buat kerja, nak layan suami macam mana lagi? Dah lah bekerja, balik kena buat semua. Tentulah suami ni kelembekan dan keletihan. Betul lah tu. Letih faham ya. Jadi dah tak mampu dah. Tetapi sebenarnya bila para alim ulama bincang tuan-tuan sekalian, para ulama menjawab, pekerjaan dan tanggungjawab rumah tangga adalah mengikut fitrah. Bahagian lelaki bahagian berat, kasar. Mungkin bahagian apa? Buang sampah, menyusun atau lagi mengemar rumah. Ya, Masya Allah, bahaya cik kemar rumah. Alhamdulillah, terbuka gemuruh.
Okey, ini timbalan persabi. Persatuan saya bini, bukan persabi ya. Persabi. Bukan wasabi ya. Subhanallah, kemalumah, Masya Allah. Maksudnya ikut fitrah, dua-dua akan dipertanggungjawabkan. Isteri dengan fitrahnya, halus tangannya, lemah lembut. Kalau ikutkan lipat kain, mana lebih cantik lipat kain? Isteri ke suami? Suami. Oh, soalan kalau suami ialah siapa lagi cepat? Memang suami lah. Sekejap dia siap dah. Tapi besar kecil. Tak adalah nak susun elok, asal siap namanya. Jumur kain pun memang suami cepat. Nak cepat suruh suami. Bergulung-gulung pun tak ada hal lah. Terbalik pun tak ada hal, asal siap. Kalau suruh dia orang apa lagi? Menyapu juga sangat cekap. Dah siap. Dah siap. Betul. Kita pun sapu lagi sekali, dapat lagi sampah. Kita pun tanya, awak sapu tak? Sapu. Yang tersembunyi jangan dicari-cari. Apa puan kan kalau menyapu dia korek habis tepi-tepi akar apa semua. Dah siap. Maksudnya di situ kita boleh nampak perbezaan fitrah Allah ciptakan. Mana yang bahagian wanita, mana bahagian lelaki. Bahkan subhanallah, saya puji pada lelaki yang walaupun isteri suri rumah, dia tidak meremehkan pekerjaan ataupun jawatan isteri. Suri rumah, jawatan sebenarnya adalah pengurus hal ehwal domestik. Itulah jawatannya. Pengurus hal ehwal dalaman. Dan dia merangkap segala menteri. Menteri perpaduan kalau anak-anak bergaduh, menteri pelancongan, dia lah yang fikir. Ni pun fikir kat semua menteri lah isteri ambil, suami Perdana Menteri. Kan? Menteri makan minum, menteri kesihatan, menteri apa lagi? Pendidikan, kewangan. Masya Allah. Sebab apa? Bab berfikir-fikirnya Allah berikan kelebihan daripada wanita sebab dia lebih detail. Jadi janganlah kita deki dengan suami. Awak ni kan senang, relax ya, tak ada fikir apa-apa. Sebab suami akan jawab, kalau saya fikir kau tak boleh terima cadangan saya. Lebih baik awak fikir, awak cakap, saya tekan minyak, awak cakap nak di mana. Lepas tu bila suami tak serabut, kita jealous. Awak ni kan relax, tak serabut, tidur, berdengkur, kong-kong. Saya tak ada fikir masalah. Awak ni tak nampak apa saya nampak, tak fikir apa saya fikir, tak rasa apa saya rasa. Suami pun pelan dia aku nikah. Kerja sama sampai 20 tahun. 30 tahun sampailah akhir hayat. Tetapi saya nak cerita contoh bagaimana Nabi sangat bijak menguruskan emosi isteri. Sebab Nabi tak suruh isteri berubah, tukar emosi ataupun tak iktiraf emosi. Satu ketika ini daripada riwayat yang sahih. Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah, ketika itu malaikat Jibril memanggil Nabi. Ketika itu Nabi SAW sudah pun berada di tepi Sayyidatina Aisyah. Lalu Rasulullah pun bangun perlahan, sarungkan pakaian kembali perlahan dan pakai kasut perlahan dan bergerak perlahan. Tapi ketika ini Sayyidatina Aisyah sedar. Sayyidatina Aisyah sedar Rasulullah perlahan ni. Jadi timbul rasa syak wasangka, timbul rasa cemburu. Kenapa ni perlahan ni? Apa yang Sayyidatina Aisyah buat? Aisyah pun bangun perlahan, pakai tudung perlahan dan ikut Nabi perlahan. Follow Nabi pergi mana? Follow. Aisyah pun bersembunyi, menyorok-nyorok. Tengok, ikut-ikut sembunyi belakang pokok, menyorok-menyorok. Sampailah ketika ini dari Madinah, daripada rumah Aisyah, sampailah Aisyah melihat Rasul berhenti di Baqi', iaitu tempat pengemubian, tempat kubur umat Islam kan di Baqi'. Kalau di Mekah Al-Ma'la, Baqi' ini di Madinah, tempat para sahabat Nabi dimakamkan. Sebelah je Masjid Nabawi, tak jauh, boleh jalan kaki kan. Selepas Rasul selesai, Rasul menadar tangan, Rasul selesai, Rasul pun patah balik. Kemudian Sayyidatina Aisyah berlari-lari anak supaya Sayyidatina Aisyah tidak dikesan mengekori Rasulullah. Comel sangat kisah. Sayyidatina Aisyah pun berlari-lari, buat-buat tidur, masuk selimut, buat-buat tidur. Rasulullah pun sampai semula ke rumah. Rasul pun tengok Sayyidatina Aisyah macam mengah, tidur sambil mengah. Kemudian Rasulullah pun bertanya, Aisyah, kenapa kamu mengah ketika tidur? Lepas tu Sayyidatina Aisyah pun duduk. Tak boleh nak songok dah sebab nampak sangat tidur sambil mengah.
Lalu Sayyidina Aisyah pun cerita apa yang berlaku. Dia mengekori Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Sayyidina Rasulullah pun kata, rupanya kamulah lembaga hitam yang mengekoriku tadi. Masih Rasulullah perasan dia mengekori. Lepas tu Rasulullah pun menjelaskan. Rasulullah menjelaskan, sebenarnya tadi Malaikat Jibril datang memanggilmu. Malaikat Jibril tidak masuk ke dalam rumah kerana kamu dalam keadaan sudah pun tidur dan tidak menutup aurat. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Malaikat Jibril supaya memanggilmu ke Baqi untuk mendoakan penduduk Baqi sekian-sekian. Ada sesuatu perintah Allah. Bermaksud sikap dan sifat Rasulullah di sini bila berlaku salah faham, Rasulullah beri penjelasan. Ini perkara basic paling penting. Orang lelaki kadang-kadang malas beri penjelasan. Dia bagi ke syak, betul-betul. Ya, betul-betul salah. Dia bagi ke syak terus. Awal dia cemburu-cemburu. Jangan fikir negatif, boleh tak? Tu je ayat dia. Berilah penjelasan. Berikanlah supaya cukup. Jadi Sayyidah Aisyah bila dengar Rasul bagi penjelasan detail, Sayyidah Aisyah pun rasa tenang. Kemudian Rasul kata, Adakah kamu mengkhawatiri ataupun kamu syak kepada Nabi Allah? Sebab apa? Sekiranya aku ini berlaku curang kepadamu, wahai Aisyah. Maksudnya Aisyah sebenarnya syak Rasul pergi rumah isteri lain senyap-senyap. Sebab tu Aisyah pergi follow Nabi. Ingat Nabi pergi rumah isteri lain senyap-senyap pada waktu malam. Tetapi Rasul kata, sekiranya kamu syak, sesungguhnya Allah akan memberitahu. Maksud kamu akan tahu juga kalau aku ini tidak adil, aku ini menipu, aku ini tidak berkata benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Dalam organisasi kita boleh tengok perbezaan kadang-kadang ketua perempuan dengan ketua lelaki. Ada waktunya ketua lelaki tak beri penjelasan detail tentang arahan. Ketua perempuan tak payah cakap lah, terlebih detail. Sampai ni pun nak cakap ke, tak payahlah, nak berlari benda yang sama. Tapi macam tu lah mak-mak kalau membebel kat rumah, papa detail. Ayah pula dengar apa mak cakap tu ya. Senang kerja ayah. Tetapi tuan-tuan sekalian, kita bukan nak suruh lelaki berubah jadi macam perempuan, perempuan jadi macam lelaki, tetapi meraihkan perbezaan. Namun dalam keadaan tertentu menjadi pemimpin kena beri penjelasan yang jelas, sebab dengan itu boleh menutup keraguan, cemburu, salah faham, salah sangka dan lain-lain. Subhanallah. Dan daripada kisah ini juga para ulama menyatakan bahawasanya isteri boleh siasat suami, suami boleh siasat isteri. Ada orang tanya, boleh tak isteri cek telefon suami? Apa hukum dia? Nak jawab macam mana? Tuan-tuan, boleh ke suami cek telefon tuan-tuan? Boleh. Isteri cek telefon tuan-tuan? Memang paksa cek sekarang, cek telefon saya. Subhanallah. Berani tak isteri cek WhatsApp? Tahu apa? Masya Allah, layak jadi pengerusi pesabi. Memang layak. Terbaik tak apa? Ya, kalau tak ada apa-apa yang disorokkan, disembunyikan, memang tak tahu apa. Tapi kalau ada mesej WhatsApp mesra-mesra dengan perempuan lain, walaupun rakan sekerja tu yang dia berdebar kepada itu, sudahlah. Sebab apa? Kalau WhatsApp isteri tak ada bagi emoji mata sepet senyum. Tiba-tiba dengan rakan sekerja perempuan siap emoji macam tu, emoji macam ni. Lepas tu dia isi salah faham, kenapa bagi emoji mata love ni? Ada awak ada satu buruk, cek sikit hati tu, busuk sangat. Tiba-tiba isteri kena busuk hati. Ini rakan sekerja, dah saya hargai kerja dia, saya bagilah emoji mata love 2 tu. Bukan bermaksud saya love dia. Tetapi betul atau tidak, kerana emoji tu boleh berlaku salah faham. Kalau wanita tu sudah ada penyakit hati dalam hatinya, memang dah syok dah dekat tuan-tuan ni, tiba dapat emoji love mata 2 tu, 2 mata love tu, ada kan 2 mata love tu. Boleh tak tidur malam masih tengok emoji tu je? Kenapa? Bagi emoji di dalam berpuluh-puluh emoji, kenapa yang ni?
matanya ada lock. Dua pula, bukan sebelah mata. Apa sajalah tuan-puan sekalian, nak bagi tahu emoji boleh jadi salah faham, salah sangka, salah perasaan. Dan ramai juga lelaki suka test isi orang dengan ayat-ayat manis apa semua. Lepas tu kalau isi orang tu dah suka pada dia, saya tak ada niat apa-apa pun, saya biasa je. Suka permainkan perasaan wanita yang memang wanita muda sangat terusik perasaan. Banyak skandal di tempat kerja. Saya kerja furniture rumah tangga 4 tahun. Banyak skandal di tempat kerja, hubungan yang lebih daripada rakan sekerja, kawan tapi mesra yang merosakkan hubungan rumah tangga. Sangat banyak. Aduan antara yang tertinggi, gurau senda dekat pantry kan main lagi. Tolong buat air. Gurau senda, main tepuk-tepuk, bermesra, puji. Bukan saya kata tak boleh. Kami ada staff 200 lebih, perempuan lelaki, kita tahu. Tapi kita selalu tekankan, mesti ada batas. Mesti ada batas. Bayangkan ya, seorang wanita isi orang suami dah lama tak puji. Tiba kita memang mulut manis suka puji. Puan, saya sukalah tengok Puan sentiasa kemas, cantik, sedap mata memandang. Saya tak tahu macam mana Puan handle lah dengan anak-anak yang ramai, dengan apa. Tapi memang perempuan tu pun cover lah. Okey, saya biasa je. Pada dalam hati tu duduk. Kan? Pujian sangat bahaya, sangat tajam tuan-tuan sekalian. Lepas tu esok tu muka perempuan ni sedih. Lelaki yang sama, kenapa Puan sedih? Saya tak boleh tengok lah Puan sedih macam ni. Sebab wajah Puan ni ibarat matahari tau. Bila kurang bersinar, saya terkesan sama. Saya rasa hati saya pun mendung. Bahayalah ayat hari ni kan. Lepas tu Puan boleh cerita kat saya memang dilahirkan untuk dengar masalah Puan. Tuan-tuan sekalian, saya handle case skandal di tempat kerja bermula daripada pujian. Dia bukan susah, dia percuma je, pujian remeh-remeh je. Tapi syaitan dia pandai masuk jarum saat dia puji tu, saat dia ada masalah dengan suami dia. Saat dia rasa suami dia tak hargai, tiba-tiba ada orang hargai dia. Dia bawa makanan, orang puji masakan dia. Sedap lah. Cengkodok pun sedap, tak tahulah kalau ayam masak merah. Itu esok dia bawa ayam masak merah. Sebab kat rumah suami tak puji. Tuan-puan sekalian, puji isteri anda sebelum orang lain memujinya. Puji suami anda sebelum orang lain memujinya. Walaupun suami kita dah boroi, puji juga. Ya, semua orang berubah. Abang, awak paling handsome dari dunia. Sedapnya mata memandang sejuk hati. Walaupun panas hati, sejuk mata memandang. Ya Allah, mani jawab selebar. Senyum. Subhanallah, puji anak kita sebelum orang lain memuji. Dan Nabi SAW suka memuji ahli keluarga, menghargai ahli keluarga. Puji menantu, puji anak, puji isteri, hargai. Itu sunnah Nabi. Nabi kalau balik daripada pemergian yang lama, ada musafir urusan apa-apa, Nabi mesti beri hadiah. Tuan-tuan, memanglah tuan-tuan call, contohnya ada khusus. Nak apa-apa ke? Tak apalah bang. Jangan lurus sangat. Ini ramailah buat-buat lurus. Perempuan memang cakap macam tu, tak apa, tak payah, tak apa. Yang penting awak selamat. Tak ada jawab balik, dah selamat. Tak ada je. Tapi kalau awak balik, tuan-tuan balik dengan hadiah, dia rasa macam, ya Allah. Sama lah isteri buat balik hadiah dekat suami, saling memberi hadiah. Ini hadis Nabi sebut apa? Tahadu. Kalau kamu mencintai, kamu beri hadiah. InsyaAllah hadiah barang kami bawa tu ya. Sebab semua beli, sebab ada jadi hadiah. Orang perempuan suka dapat hadiah. Ingat orang lelaki tak suka dapat hadiah. Orang lelaki suka juga dapat hadiah, walaupun muka dia macam biasa, tak excited sangat. Kadang orang lelaki kurang excited, kita kena bimbing dia supaya dia pandai excited. Kadang-kadang anak bagi hadiah dekat suami saya dah, contohlah dia tulis apa, suami saya kata, oh cantik. Saya akan, bang, excited sikit. Barulah suami saya, wow, cantiknya. Betul. Sebab memang lelaki macam tu, fitrah dia tak ada macam perempuan. Kita over, wow, cantiknya, ya Allah.
kita dengan anak, betul kan? Orang kita kurang perasaan. So kadang-kadang kita perlu, bang, perasaan lebih sikit. Jadi anak tu happy, anak tu gembira. Bukannya nak suruh dia jadi sama macam kita, tapi kadang-kadang kita guide dia supaya dia beri emosi anak secukupnya. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ada seorang lelaki ni bila jumpa Nabi depan, dia bergeletar, ketak-ketak, dan dia bercakap pun tak tentu arah. Ini dalam kisah kitab communication Rasulullah SAW. Kepimpinan Rasul melalui komunikasi. Sebab Rasulullah nampak dia berdebar berhadapan dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah tenangkan dia, Rasulullah pegang dia, Rasulullah tenangkan dia, Rasulullah kata, saya adalah anak lelaki kepada seorang wanita yang makan daging. Masa Rasul nak cakap pada dia, saya ni bukan siapa-siapa, saya ni pun anak kepada seorang perempuan, saya ni orang lelaki, anak kepada seorang perempuan sama dengan kamu, dan saya pun makan daging macam kamu makan daging. Subhanallah. Maksudnya di sini Nabi tahu bila ada orang yang rasa segar, takut, berdebar-debar, Rasulullah turunkan dirinya, Rasulullah cuba samakan dan sebut beberapa persamaan. Kamu anak lelaki pada ibu kamu kan, saya pun anak lelaki. Kamu makan daging kan, saya pun makan daging. Terus sahabat Nabi ni rasa tenang, rasa dia bercakap dengan orang yang sama, maksudnya manusia biasa. Dan memang Allah utuhkan Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Masya Allah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kisah seterusnya, sebab tajuk kita adalah kepimpinan melalui kepimpinan Rasulullah. Tuan-puan sekalian, Rasulullah SAW seorang pemimpin yang berjaya menyatukan perpecahan di antara bangsa yang telah berlaku ribuan tahun. Di antara bangsa yang paling banyak berpecah, yang asabiah sangat dahsyat adalah bangsa Arab. Yang mereka ni, mereka semua bangsa Arab, tapi ada kabilah-kabilah dia. Mereka boleh saling membunuh dan berperang kerana berebut laluan jalan dia. Yang ni klaim ini jalan kabilah dia, yang ni klaim mereka boleh perang sampai membunuh. Mereka boleh berperang sebab berebut perigi je, sebab berebut sumber air saja. Mereka boleh berperang kerana semangat kabilah ini, asabiah ini sangat kuat, sangat dahsyat, sampai bermandi darah. Kita pun ada juga, okey, orang Terengganu, Kelantan-Kelantanian, Johorian, Selangorian ada. Maksudnya kita kan kalau ada negeri-negeri ada semangat kenegerian yang kita kata. Tapi semangat biasa-biasa je lah, jumpa sama negeri, oh orang kampung rupanya Ganu, saya orang Ganu, sekadar happy macam tu je lah. Tetapi masyarakat Arab berbeza. Bagaimana Rasulullah SAW berjaya menyatukan semua kabilah yang saling berperang selama beratus tahun, ribuan tahun. Bagaimana Rasulullah berjaya mengubah banyak perkara-perkara yang menyalahi undang-undang manusia. Contohnya, anak kecil perempuan dibunuh hidup-hidup. Budaya anak perempuan adalah satu bala. Ini disebut dalam Al-Quran. Bila lahir anak perempuan, seluruh keluarga muka merah padam kerana malu, dia anggap lahirnya bala dalam rumah tangga. Punca celaka rumah tangga itu datangnya daripada kelahiran anak perempuan. Bagaimana kepimpinan Nabi mengubah perkara yang sudah beratus tahun, perpecahan yang sudah berlaku beratus tahun. Akhirnya mereka saling bersatu demi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana Nabi berjaya menyatukan dengan akhlak baginda, dengan akhlak Nabi SAW. Itu yang disebut kepimpinan melalui tauladan. Tuan-puan sekalian, bila sebut perkara ni, memanglah walaupun saya juga pemimpin, Tuan Haji pemimpin, Puan pemimpin, pegawai-pegawai adalah pemimpin, kita sedar dan kita akui kita ada banyak kelemahan dalam kepimpinan. Dan kita tak mampu pun nak cakap saya adalah yang terbaik. Betul atau tidak? Kita tak mampu nak cakap, sebab tu saya jadi bos, sebab saya yang terbaik. Sebab tu awak asyik duduk kat bawah, sebab awak baik pun tak sampai. Nauzubillah, kita tak akan cakap begini. Maksudnya, kita memang tidak akan mampu untuk memiliki yang di tahap yang terbaik, kepimpinan yang terbaik. Kita mungkin sampai baik, tetapi pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang terbaik. Antara tauladan yang Rasul tunjukkan, ketika meeting, ketika mesyuarat,
hebatnya Nabi SAW. Saya pun tak mampu nak buat, tetapi tetap kita akan cerita kehebatan Nabi. Bila mesyuarat, bila meeting, Rasulullah meraihkan hampir semua orang dalam ahli mesyuarat, sampai mereka berkata, tidak ada seorang daripada kalangan kami yang merasakan kami ini tidak berharga. Walaupun ada yang hadir di kalangan para sahabat yang hebat, mungkin yang hadir di kalangan panglima-panglima perang, lepas tu ada yang hadir orang yang tak ada jawatan, tak ada kemahiran, tak ada kelebihan, biasa-biasa. Tetapi semua yang hadir merasakan bahawa kami semua orang penting dalam mesyuarat. Sebab apa? Eye contact Nabi. Nabi tengok semua yang hadir. Nabi senyum semua yang hadir. Nabi berusaha menyebut nama semua yang hadir. Nabi meraihkan semua yang hadir. Sehingga kan tak ada yang rasa kurang daripada orang lain, lebih daripada orang lain. Tetapi bila ada pemimpin masyarakat yang hadir dalam satu pertemuan, Nabi siap, Nabi pernah menghamparkan serban Nabi minta diberikan ruang yang terbaik. Ini Nabi bagi contoh. Sebab itu kita tengok bila pemimpin diletak di kerusi yang berbeza, contoh duduk depan. Sebab Nabi tunjuk contoh begitu. Bila ada pemimpin dalam masyarakat ataupun pemimpin dalam organisasi, perlu dihormati. Kerana kepimpinan itu membawa bersama beban yang berat, dibawa bersama amanah yang berat. Dan mereka sampai ke tahap ini bukan satu perjalanan yang mudah. Banyak pengorbanan yang dilalui. Tak mampu cerita, tak mampu nak senaraikan pengorbanan. Kadang-kadang kita yang berada di bawah tak tahu apa yang di atas lalui. Yang kita nampak best, seronok, bagi arahan je, macam tu je, nampak macam goyang kaki je. Tetapi kita tidak tahu apa yang mereka lalui untuk sampai ke tahap tersebut. Dan apa yang mereka tanggung di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu diberi kelebihan di dunia dan juga di mahsyar. Nabi SAW bersabda, 7 golongan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan. Golongan yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Subhanallah. Tuan Haji, saya nampak sebab. Saya pun sebab Tuan Haji. Sebab saya juga pemimpin dalam organisasi saya. Nak cakap berat jadi yang di atas, saya tak mampu nak cakap. Tidur dalam keadaan otak bergerak, fikir. Lepas tu, soalannya macam mana ya? Walaupun dapat jalan relax pun, tapi kan, bila kita tahu ada masalah di sini, bawa kan? Masalah kat sini bawa dalam fikiran. Tapi kita tetap kena jadi pemimpin, jadi tauladan, nampak okey. Pasal kadang-kadang bila nak tidur, fikir apa tau? Esok kalau mati boleh jawab tak depan Allah? Di atas yang aku pimpin, orang di bawah aku, amanah-amanah tanggungjawab. Sebab apa? Kalau kita bukan pemimpin, kita jawab tentang diri kita je. Apa yang kita buat di pejabat apa. Tapi pemimpin akan ditanya semua. Segala tugasan, segala amanah dengan orang-orang yang di bawah. Sebab itu berat. Dan dengan beratnya tanggungjawab ini, Allah beri kelebihan. Pemimpin yang adil berada di bawah naungan Allah di masyarakat. Namun saya suka kembali kepada apa yang Nabi sebut tadi. Setiap daripada kamu adalah pemimpin. Semuanya kita memimpin diri kita. Dan pemimpin yang adil ini bukan hanya kepada pemimpin organisasi. Tuan-tuan yang jadi pemimpin dalam rumah tangga, apabila tuan-tuan melaksanakan amanah sebagai suami, sebagai ayah, sebagai rumah tangga, tuan-tuan akan mendapat naungan Allah di masyarakat, menjadi VIP Allah. Di dunia, jangan kita heran dengan VIP di dunia. Ada pangkat, ada kedudukan kerana keturunan, kerana kuasa. Tetapi yang kita perlu kejar adalah untuk menjadi VIP Allah di masyarakat. 7 golongan sahaja. Nabi sebut apa 7 golongan tersebut? Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, mereka yang saling berkasih sayang kerana Allah. Wahai para isteri sekalian, sayang suami, sayang anak kerana Allah. Sayang adik-beradik kerana Allah. Sayang mak ayah kerana Allah. Kalau kerana suami mungkin tak kuat kita nak sayang. Sebab ada hari sayang, ada hari geram. Kalau kerana isteri, tuan-tuan pun tak kuat betul sayang. Ada hari suami isteri menyejukkan mata, ada hari muka isteri tu ia nak tumpul. Rasa geram je. Mulut tu rasa nak kenyih je, tak berhenti bebek. Sebab itu kalau sayang kerana manusia, kita tak kuat. Ada musim, ada perubahan.
kejap pagi happy, kejap petang bergaduh, geramnya kenapa lagi ni jadi lelaki aku. Lepas tu elok tidur berkerut, geramnya nak tekuk dengan bantal. Contoh contoh. Sebab saya peduli jauhan tangga, macam-macam saya dengar. Jadi tuan-tuan, tapi kalau sayang kerana Allah, saya tahu, itu nak bagi tahu masa dah habis ya. Mereka berani dah tak? Oh, okey. Faham. Saya tahu masa pun dah habis sampai pukul 11.30 patut ni sekarang dah 11.39 dah lebih 11.30 5 minit lagi kita buat penutup insya-Allah. Tanpa saya apa maksud sayang kerana Allah? Apa maksud? Kadang-kadang kita gaduh dengan suami, dia nak kita dia rasa tak nak salam dia kan. Masa nak belau macam tu je. Tapi sebab kerana Allah, pergilah dekat dengan muka masam tu pergi ambil tangan salam. Tapi muka tak senyum kan? Tapi salam juga. Sebab apa? Suami macam mana pun dia ada kekurangan dia. Dia ada kesalahan, dia manusia biasa, kita pun ada kekurangan. Tapi kita mohon maaf juga dengan dia. Kotlah berlaku aksiden tak jumpa dah tu. Kotlah berlaku apa-apa tak sempat minta maaf. Kerana Allah kita minta maaf. Kerana Allah kita maafkan dia. Tapi kalau tak ada dia, kita nak ukit panjang tu. Subhanallah. Sayang anak kerana Allah, sayang isteri kerana Allah. Itu yang mengukuhkan rumah tangga. Kita teruskan sayang staf sayang majikan kerana Allah. Saya nak sarankan buat satu kempen. Semalam saya ceramah di Perkeso. Lepas tu bila saya sebut perkara ni, pengarah dia kata, Ustazah, kita akan buat kempen 1 minggu. Biar diorang semua buat, lepas tu jadi tabiat. Dia bermula dengan kempen, lepas tu mudah-mudahan jadi tabiat. Kempen apa? Bila bertemu je, insya-Allah kita buat kempen ni juga. Syaratnya bila bertemu je, perkataan pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau panjang sangat warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum. Saya tahu kempen ni mesti dah pernah buat, dah selalu buat, selalu diingatkan. Tetapi buat dengan kadar lebih bersungguh-sungguh. Dan bila jumpa bukan mulut saja, tangan bersalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mata tengok mata. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, apabila dua bersaudara bertemu dan saling bersalaman, akan digugurkan dosa selama mana dia bersalam. Subhanallah. Kita biasanya bagi salam dia. Itu pun jarang-jarang dah berlaku. Biasanya, kau lagi mana? Tak bagi salam. Jumpa dekat lift. Berkhabar. Nak pergi minum dah ke? Minum-minum? Contohlah. Maksudnya, sama Islam pun kita tak bagi salam. Salam itu adalah satu doa dan Nabi sebut ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah kepala kepada ibadah. Maksudnya jumpa jalan sekejap pergi salam, beri doa, insya-Allah tak jadi mengumpat. Mustahil kalau orang tu panggil. Sekejap. Kita pun sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustahil kalau orang tu nak sambung lagi, dia baru nak cerita pasal bos ni, nak untuk kawan sebelah ni. Tiba kita sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tadi? Kenapa panggil? Dia pun jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh tak ada apa, tak ada. Betul tak? Mustahil nak teruskan agenda mengumpat tu, walaupun ada 5 agenda. Mengumpat pertama sampai mengumpat kedua apa, di atas nama muhasabah. Padahal mengumpat ini bukan mengumpat, di muhasabah supaya kita tak jadi macam dia, supaya kita jadikan sempadan. Okey, agenda pertama. Subhanallah, mengumpat sangat mudah berlaku. Sebab itu Allah berfirman, Nabi bersabda, kefirman Allah, mengumpat itu lebih berat. Fitnah itu lebih berat daripada membunuh. Tetapi dosa mengumpat itu lebih berat daripada dosa berzina, dosa-dosa yang lain. Why? Kalau berzina dosa tu bukan senang nak berzina. Berzina ni susah. Kena ada kawan dia. Sebab ada orang kata, Ustazah saya, sebab apa saya buat ni? Sebab saya mudah nak terjebak pada zina. Ada pasangan ke nak berzina? Tak ada. Macam mana kita cakap nak mudah berzina? Ada boleh langgar pelacur? Tak boleh juga. Nak membenarkan perbuatan haram tu yang lain, dia jawab begitu. Maksud saya, dosa-dosa berzina, membunuh bukan senang. Tapi dosa mengumpat senang atau tidak nak buat? Senang. Kadang tu nampak solehah je mengumpat tu.
Kan? Macam mana nampak solehah sampai ngumpat? Astagfirullah. Aku tak sangka lah dia tu. Ya Allah, betul ke? Sampai disulami dengan zikrullah. Ya Allah. Tak sangka bos kita macam tu. Allahu Akbar. Ya ke? Dia macam tu. Nampak tak? Kan bunyi solehah. Dan ada amal tutup aurat. Kadang tu dekat surau, dekat masjid, kan lepas berzikir bagi salam. Lama tak jumpa. Apa cerita dah lelaki awak? Oh, ngompat lelaki dah pula. Kan dalam masjid nampak solehah tu. Lepas solat. Sebab itu nak katanya ngompat ni tak nampak berdosa sangat. Tak macam buat dosa-dosa yang lain. Sebab itu sampai Nabi sebut dosa mengumpat ini sangat berat. Sampai kamu kena minta maaf dengan orang tu. Tak selesai minta maaf dengan Allah saja. Tapi hari ini, kalaulah kita nak pergi berdosa dengan bos ni, saya pun cakap dekat staff, kalau kamu ngumpat kata saya, kamu jangan ngaku lah depan saya. Janganlah Ustazah, saya minta maaf itu saya ngumpat. Ustazah, janganlah berani-berani kamu mengaku. Saya akan bagi detail nanti kamu ngumpat aku. Kamu cakap apa? Siapa yang akan mengumpat kamu? Dan sejauh mana mereka percaya dan bagaimana kesannya? Baik tak payah mengaku. Sebab itu, di sini berbicara ulama, adakah wajib kita mengaku, cakap depan-depan dengan orang yang kita ngumpat? Wajib ke tidak? Pendapat pertama kata wajib. Pendapat yang kedua, saya pun pegang pendapat yang kedua. Ini pun pendapat yang kuat. Cukup kita minta maaf secara umum. Minta maaf ya, jangan minta maaf. Minta maaf. Kadang rasa tak tahu kan? Minta maaf ke? Tiba-tiba minta maaf ni. Ada apa-apa ya? Ada apa-apa ya? Betul. Oh, macam tu lah. Tak kira minta maaf je, minta maaf. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, disarankan melakukan sedekah dengan diniatkan pahala sedekah itu untuk orang yang kita ngumpat. Supaya bila di akhirat kelak dibuka catatan-catatan dosa pahala ni, bila diumpat nak claim pahala, lalu dah siap-siap dah catatan dia dah beri pahala sedekah. Faham tak maksud saya? Sebab itu Nabi beri wasiat kepada wanita, wahai para wanita, ketika ini Nabi berada di hadapan para wanita, Nabi berhenti ketika itu Nabi menyampaikan khutbah Aidul Fitri ke Aidul Adha, antara dua ni. Nabi kata, wahai para wanita, aku melihat kamu yang paling ramai di dalam neraka. Maka perbanyakkanlah istighfar, perbanyakkan sedekah. Bapa sekalian, bila kita bagi sedekah infak, kita boleh buat banyak niat. Sudah tentu kita dapat pahala. Jangan bimbang pula, aku tak ada pahala, dia pula dapat pahala. Tak. Pemberi sedekah mesti ada pahala. Tetapi niatkan juga, ya Allah, moga sedekahku ini diberikan pahala kepada orang yang pernah aku umpat, orang yang pernah aku zalimi, orang yang pernah aku ambil haknya tanpa yang benar. Apa sekian, kita dah start aktiviti mengumpat daripada sekolah rendah lagi, betul tak? Umpat cikgu dah balik, umpat akan sekelas, umpat cikgu, umpat itu masuk di lagi pandailah kita mengumpat. Masuk rakan sekerja, ya Allah, tak terhitung jumlah orang kita nak minta maaf, kita dah lupa dah. Sebab itu dengan sedekah tu kita terus niat supaya pahalanya diberikan orang yang pernah aku mengumpat, ya Allah. Dan tak mampu dah kita nak hitung orang yang kita menzalimi dengan mengumpat. Sebab dengan kita bercakap buruk pada tentang seseorang, orang yang mendengar sama turut membenci orang ni. Padahal orang ni tak ada masalah. Orang ni ada masalah kita. Kita mengumpat dia, orang yang dengar ni pun tak suka, tak pasal-pasal. Padahal orang ni tak ada pengalaman buruk pun dengan orang A ni. Tapi sebab kita mengata mengumpat keburukan, orang lain pun tak suka tak tentu pasal. Ini yang berlaku dalam mana-mana organisasi. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat yang dihormati lagi kasih, dan melihat secara live ni lebih kurang dalam berapa ni, 3,000 lah, campur-campur semua IG, TikTok, FB ni, Masya Allah. Semoga perkongsian hari ini membawa manfaat, memberi ilmu dan memberi kesedaran. Ilmu, lepas tu ada rasa kesedaran. Kemudian yang paling penting adalah tindakan. Yang saya sarankan tadi, kempen apa? Salam dan jabat salam, jabat tangan. Secukup, tak payah nak peluk-peluk. Oh, perempuan suka sangatlah peluk-peluk. Kiri kanan, kiri, 3 kali. Kiri, kanan, kiri. Tepuk kanan, kiri. Saya ni kalau orang yang saya datang macam program macam ni, semua orang peluk, lepas tu kan saya mula sakit urat. Sebab ada peluk saya seorang, saya pula beratus orang, kiri kanan. Oh, memang dia akan efek ni, urat, bahu apa semuanya.
Maksudnya tak perlu nak peluk-peluk muah-muah tu. Yang penting yang Nabi sebut dalam hadis adalah berjabat tangan dan mata tengok mata. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bila buat seminggu, 2 minggu, kesannya, efek dia yang ada masalah ketidakharmonian, tikam belakang, ngumpat, hilang semangat kerja apa tu, dia makin berkurang. Sebab bila bertemu je saling bagi salam, saling mendoakan, doa kesejahteraan. Assalamu, sejahteralah kamu. Sejahtera zahir, sejahtera batin, sejahtera emosi, sejahtera mental. Sebab itu Nabi sebut kepada Anas bin Malik, kalau kamu bertemu ahli keluargamu, beri salam. Suami balik rumah, jumpa isteri, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sayang. Isteri pun tengok atas bawah. Pelik awak ni. Bagi salam. Kejut anak isteri. Wahai para lelaki, saya bagi tips ni yang Masya Allah. Sebab Nabi tunjuk contoh tauladan. Nabi yang kejutkan ahli keluarga. Nabi kejutkan ahli keluarga sampai disebut dalam hadis yang bila bulan Ramadan, Nabi akan kejut semua isteri. Bukan isteri yang Nabi giliran bermalam saja. Nabi kejut semua isteri dan Nabi kejut anak-anak menantu. Seorang suami, kalau anda bangun, anda orang pertama bangun, anda memang lelaki yang hebat dan anda tak perlu nak menuntut pun supaya isteri tunduk, isteri hormat ataupun anak hormat. Anda punya wibawa naik dan Allah yang meninggikan kedudukan anda. Suami bangun pertama, suami kejutkan ahli keluarga dan bangunkan untuk solat. The rest, selebihnya Allah akan uruskan sebaik. Bagaimana isteri, bagaimana anak. Saya sebut tu, subhanallah, arwah ayah saya, itulah setiap hari yang dia buat. Dia mesti orang pertama bangun. Dan dia lah kejutkan isteri, kejutkan anak-anak semua. Bila bulan Ramadan, dia lah orang pertama bangun. Arwah ayah lah yang akan masak. Selesai dia masak untuk makanan bersahur, dia tak akan ulang lauk yang sama. Dia mesti masak yang baru. Dan dia akan kejutkan isteri dan anak-anak. Betul tuan, subhanallah. Kejutkan dan kejut anak yang kecil-kecil sekolah rendah, sekolah menengah untuk bangun tahajud dan untuk bangun solat. Sebab itu subhanallah. Sebab arwah ayah sebut selalu berkaitan dengan apa? Apa yang dibuat, benda yang kecil bukan benda yang besar pun. Tetapi dia akan ditanya oleh Allah esok. Mudah-mudahan apa yang dia buat setiap pagi istiqamah ni, itulah jawapannya. Bila dia tanya, apakah yang kamu lakukan sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami dalam kepimpinan, dalam keluarga. Isteri, bila suami dah kejut, kita pun sambunglah perjuangan suami tu. Kita dah pergi pastikan anak bangun apa semua. Tetapi mulakan dengan salam. Tengok MC dah ambil tempat ni. MC dah comel. Mulakan dengan salam. Kejutkan anak dengan Assalamualaikum. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan siang. Jemputlah tuan-puan singgah di luar sana. Saya dimaklumkan bahawa staf-staf Rizali kaya raya semuanya. Gaji yang tahun lepas pun belum sentuh lagi. Amin. Saya berdoakan semoga Allah murahkan rezeki, lapangkan rezeki seluasnya, tidak putus seperti air Zam-Zam, dapat menunaikan haji dan umrah. Allah berikan ya Allah pada hari Jumaat yang barakah ini, doa yang barakah, doa yang makbul ya Allah, kurniakanlah ya Allah buat semua yang hadir di sini dan di alam maya ya Allah. Keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Kembalikanlah, suburkanlah kembali kasih sayang, cinta dan rumah tangga ya Allah. Keutuhan kasih sayang dan rumah tangga bersama dengan isteri, suami dan anak-anak ya Allah. Satukanlah ya Allah seluruh keluarga kami ya Allah di syurga Firdaus tanpa dihisab ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah Rizal ini ya Allah menjadi satu pertumbuhan yang menguatkan ekonomi umat Islam ya Allah. Yang menaikkan industri getah Malaysia ini, industri yang cemerlang, yang terbaik peringkat dunia ya Allah. Yang memanfaatkan muka bumimu ini ya Allah di Malaysia ini, sebanyak tanah muka bumimu ini ya Allah, ditanam dengan getah yang berkualiti tinggi ya Allah, sehinggalah Malaysia dikenali di pesada dunia pengeluar getah paling utama di dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sesungguhnya tidak ada yang mustahil di sisimu ya Allah. Jika engkau ingin mengangkat martabat Rizal ini di peringkat dunia, maka ia benar-benar akan berlaku. Jadikanlah pemimpin-pemimpin Rizal, kaki tangan pekerja semuanya adalah umat Islam, wakil umat Islam, khalifahmu ya Allah yang terbaik ya Allah.
Berikanlah kekuatan semangat juang dalam melakukan pekerjaan yang amanah, menjalankan amanah dengan sebaik-baik mungkin ya Allah, menjalankan tanggungjawab yang berada di bahu sebaik mungkin ya Allah, sehinggalah segala matlamat misi dan misi RISDA dapat dicapai ya Allah oleh barisan kepimpinan pada hari dan barisan kaki tangan seluruhnya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah rezeki yang diperolehi daripada pekerjaan ini barakah, dan bila dibawa pulang ya Allah bertambah-tambah dan luas barakah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesihatan, kekuatan, keteguhan hati ya Allah, ketajaman akal fikiran ya Allah. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan kami untuk melakukan ibadah ketaatan dan melaksanakan amanah yang Kau berikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika kami ada yang sakit maka sembuhkan, ada yang sempit maka lapangkan, ada yang susah maka permudahkan, ada yang sedang menghadapi masalah rumah tangga ya Allah, maka berilah jalan keluar ya Allah. Ya Allah, ada yang menghadapi ujian mencari pasangan, belum lagi berkahwin ya Allah, punyakanlah pasangan jodohnya ya Allah pada waktu yang cepat, dekat dan berkat ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan kami pada saat ini, satukan kami kembali di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabr wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Buat pengerusi, terima kasih semua, tutup ya semua. Terima kasih.